Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga majlis kita ini di dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah duha kita ini daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Imam Masjid Negara Muhammad Nazri bin Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat, ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yunfiquna amwalahum alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak tengok surah Al-Baqarah ayat 274. Ayat 274 masih lagi tentang tentang infak. Tentang infak. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah walahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka-mereka yang menginfakkan, mendermakan harta mereka di jalan Allah pada waktu malam dan pada waktu siang dengan cara sulit, sirran dengan cara rahsia, senyap-senyap dia bagi, dan dengan cara terbuka, wa'alaniyah, mengiklankan i'lan, wa'alaniyah, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka layak mendapat ganjaran daripada Tuhan. Mereka layak mendapat ganjaran daripada Tuhan. Wala khaufun alaihim, tiada rasa kegusaran, wala hum yahzanun, dan mereka takkan rasa sedih. Tak gusar dan tak sedih. Kenapa Allah sebut malam dulu baru siang? Malam dan siang. Biasanya kita sebut siang dan malam. Kenapa Allah sebut waktu siang dan malam? Sebab siang dan malam itu ataupun malam dan siang, benda tu sentiasa berlaku. Dan ini mengajar kita bahawa kita menderma ni tak ikut musim. Bila musim Palestin kena serang je, baru ingat Palestin, derma untuk Palestin. Baru nak nangis-nangis waktu berdoa. Tapi bila menjelang raya, kita lupa dah Palestin tu. Kita sibuk pasal raya kita. Langsir barulah, itu yang barulah, suami barulah, lupa. So siang dan malam ataupun malam dan siang itu bermaksud sentiasa. Perlu dilakukan setiap masa, bukan pada waktu siang saja atau bukan pada waktu malam saja. Bila ada peluang, terus
Malah kita sentiasa mencari-cari peluang untuk tolong orang lain. Bilaili wan nahar. Kenapa malam dulu baru siang? Sebab malam lazimnya waktu kita berehat. Kan? Malam waktu kita lebih banyak masa berehat. So dia juga bermaksud mendermalah, belanjalah hartamu, infaklah hartamu. Ini spesifik Allah sebut harta, amwal. Infaklah hartamu waktu kamu senang, waktu kamu lapang, banyak masa. Wan nahar, waktu kamu tengah sibuk. Sentiasa bantu. Sentiasa bantu, tak kira musim, tak kira suhu, tak kira siapa, bantu dia. Sirra wa alaniyah. Tadi tentang continuous setiap masa, tentang waktu lapang dan waktu sibuk. Kemudian sirra wa alaniyah. Bila infak tu perlu dahulukan senyap-senyap. Kadang-kadang depan orang. Dan dia bukannya bila depan orang tu bukan sengaja nak tunjuk sebab memang ada orang. Tak. Bila ada peluang kita infak, sama ada secara senyap atau tidak. Infak saja. Ada satu video saya lihat cara dia memberi penghormatan kepada orang yang memerlukan. Kan kadang kita tengok dekat tepi-tepi jalan ada peminta sedekah. So dua orang lelaki ni, dia tengok peminta sedekah tu duduk. So dia pergi bawakan satu karton air. Kan air mineral tu, satu pack tu ada berapa? Ada 12 ke 24 yang kecil-kecil. 12 hingga 24 botol. Dia bawa, dia belikan 2, 3. Dia letak dekat tepi orang yang minta sedekah tu. Letak dekat tepi. Dia ambil satu, dia bayar. Dia ambil satu, dia bayar. So orang-orang yang lalu kat situ tidak melihat orang ni sebagai peminta sedekah. Tetapi bila dia beri wang, ada sesuatu yang dia boleh ambil. Menyelamatkan maruah orang yang meminta sedekah. Supaya orang lain melihat, oh dia tidak minta tanpa sebarang usaha. Tapi sekurang-kurangnya dia ada sesuatu yang ditawarkan sebagai galang ganti. Kan? Sirra wa alaniyah. Infak secara senyap dan secara terbuka. Kan menarik? Menarik. So apa yang Allah janji untuk mereka? Pertama, Allah akan beri mereka ajar. Ajrun ni upah. Upah. Rupanya kita infak ni tuan-puan, itu kerja kita. Allah beri upah. Ajruhum inda rabbihim. Dan ganjaran ini, upah ini special dari Tuhan. Ajruhum inda rabbihim. Ajar. Dapat ajrun, upah dari Allah. Siapa yang tak nak dapat upah dari Allah? Kan? Semua kita nak. Itu yang pertama. Yang kedua, wala khaufun alaihim. Tidak ada perkara yang dia perlu khawatir. Dia tak perlu bimbang. Bimbang apa? Bimbang duit berkurang. Tak perlu khawatir. Tak perlu bimbang. Duit makin menyusut ke, duit makin kurang ke, tak perlu. Sebab Allah jamin dia akan beri ganjaran.
Falahum ajruhum inda rabbihim. Lam dekat situ lamul milk. Lam maksudnya memang dia punya, bukan orang lain punya, memang dia punya. Ni, ni. Lam. Falahum. Lam tu lamul milk. Memang dia punya, jangan khawatir, jangan risau. Falahum ajruhum inda rabbihim. Wala khawfun alaihim, dia tak perlu takut. Walahum yahzanun, dan dia tak perlu menyesal. Yahzanun ni sedih, duka cita. Dia tak perlu takut duit dia habis, dan dia tak perlu sedih duit dia makin kurang. Dua penyakit ni lah paling utama yang akan serang hati kita. Bila kita beri, kita tengok akaun kita makin susut, kita takut, macam mana pula nak tambah ni? Takut. Malah bukan sekadar takut, akan datang menyesal. Menyesal pula aku bagi. Tadi aku nak bagi 20 je dekat tabung masjid tu. Tapi sebab tak ada duit kecil, aku bagi 50. Tunggu tak ada duit baki. Menyesal aku bagi. Tak. Tak. So, tak rasa takut, tak rasa menyesal. Bila datang rasa takut dan menyesal, cepat-cepatlah ungkapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab kan kita punya kuliah ni dah lalui 1 minggu, mesti dah lupa apa yang ada dekat atas. Kan? Mesti dah lupa apa yang ada dekat atas. Apa yang ada dekat atas? Ni, asyaitanu ya'idukumul faqra. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Bila diserang rasa takut dan rasa menyesal, itu semua daripada syaitan. Janji syaitan yang menjadikan kefakiran. Asyik kau dia tolong orang tak tolong kau. Ni kalau kau bagi nanti apa kau nak makan anak bini kau macam mana? Syaitan yang menjanjikan kefakiran. So bila datang rasa tu, bukan tak ada. Ada rasa risau, khawatir dan takut tu. Tengok kita punya duit dekat akaun makin berkurang. Macam mana ni? Tak nak bagi. Bagi je. Allah beri rezeki tu nanti. Ini janji Allah. Bukan janji ahli parlimen. Bukan janji syaitan. Kan? Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. So bila Allah sebut tentang infak dan benda tu adalah arahan daripada Allah, suruhan untuk kita himpun harta akhirat. Maka sekarang Allah tarik pula perhatian kita tentang mereka manusia yang suka himpun harta dunia secara haram. Tadi tu suruhan, arahan dari Allah supaya kita menggesa kita himpun harta di akhirat. Sekarang Allah beritahu ada orang himpun harta di dunia secara haram. Dahlah dia himpun harta, kemudian tak nak sedekah, tak nak infak. Itu pun dah problem dah. Masalahnya sekarang, dia himpun harta dengan cara haram, dengan cara salah. Bagaimana caranya? Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang makan riba. Sekejap ya. Bila tentang riba, Allah kata pemakan riba. Kenapa Allah tak guna perkataan ambil riba atau guna sistem riba? Kenapa guna makan? Kenapa guna perkataan makan?
Pertama, makan dalam ayat ni maksudnya ambil riba sebab yang beri hutang berlandaskan riba adalah untuk mereka makan. Dia bukannya nak bantu orang tu, tapi semata-mata nak jaga perut dia supaya sentiasa kenyang. Dia tak ambil kira dah kesusahan orang lain. Sebab tu Allah guna makan. Yang kedua, kenapa kita makan? Kenapa kita makan? Sebab kita lapar. Kan? Sebab kita lapar. Bila dah kenyang, nak makan lagi tak? Tak. Kan? Tak. So, kalau orang tu asyik makan aja, apa maksudnya? Kan? Apa maksudnya bila kita nampak dia asyik makan aja? Sama ada dia asyik lapar saja, atau dia tengah ngandung, atau dia tengah stres. Maksudnya sesuatu yang tak normal yang ada dalam diri dia tu. Asyik nak makan aja. So bila berkaitan dengan harta, digelar pula makan, orang ni tak pernah puas dengan apa yang dia ada. Dia nak lagi dan nak lagi dan nak lagi. So dia punya keinginan nak lagi dan nak lagi dan nak lagi, tak kisah sama ada dia dapat tu melalui penindasan orang lain ataupun dia buat orang lain susah, yang penting dia dapat. Atau Allah guna ya'kulun. Alladzina ya'kuluna riba. Mereka yang mengambil keuntungan atas kesusahan, kelemahan orang lain. Buat duit, guna duit. Beri pinjaman, terutamanya bank. Beri pinjam pada manusia, minta bayar lebih. Kan manusia terdesak. Pinjaman PTPTN. Terdesak nak belajar. Dia tawarkan pinjaman tapi kena bayar balik, bayar lebih. Kalau zaman jahiliyah, orang pinjam tak dapat bayar lepas waktu, hutang tu ganda. Kalau tak bayar juga lepas setahun, diganda sekali lagi, compound. Katalah, Puan Farhana pinjam dengan saya RM10. Janji lagi 10 hari nak bayar. Kalau tak dapat bayar RM10 dalam 10 hari, interest akan naik 10%. So selepas 11 hari bulan, selepas 10 hari bulan, Puan Farhana kena bayar pada saya RM11. Kan 10% kan? RM11. Lagi 10 hari tak boleh bayar, naik lagi 10%. 10% kali kedua ni dikira daripada nilai RM10 ke RM11. Dia kira dari RM11. 10% daripada RM11 ialah RM1.10. So hutang tu naik RM12.10. Tak dapat bayar. Naik lagi 10%. Kalau tadi RM11, naik tambah lagi berapa? Jadi RM12, tambah lagi RM1.20. RM13. Dia makin menekan. Tengok realiti bank depan mata kita, bank yang kita pinjam rumah, pinjam kereta. Apa berlaku? Kita pinjam RM20, RM20,000.
7 tahun. 7 tahun. Berapa kita bayar? 20,000? Memang tak lah. Lepas tu dia kata, oh ini untuk bayar elektrik, untuk bayar pengurusan. Kan? Macam mana tu? Tapi kalau kita tak dapat bayar, kena naik lah interest, kena bayar denda. Macam mana sepatutnya? Asalnya hutang tu sedikit akan jadi berganda-ganda. Dan hutang tu boleh jadi turun-temurun, perlu dibayar pula oleh anak beranak yang meminjam. Jika si mati tak sempat bayar semua hutang. Dia tekan. Tu mengambil riba. Riba tu bukan gandakan wang tu yang salah. Yang salah ialah penindasan. Tak berhati perut. Zalim. Itu yang salah. Di sebalik riba tu ada kezaliman, ada penindasan. Ada tak tak ada pertimbangan. Tak ada hati perut. Time PKP 2 tahun. Orang tak ada sumber pendapatan. Ditekan, suruh bayar. Kerajaan minta moratorium. Okey, kami bagi moratorium. Tak bayar 6 bulan. Tapi tambahlah. Tambah tempoh masa 6 bulan. Kerajaan nak kau waive je lah 6 bulan tu. Tak, tambah masa 6 bulan. Tambah lagi interest. Dan Allah buat perbandingan. Buat contoh. Orang yang makan riba ni macam mana? La yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu syaitanu minal mis. Orang tu dia tak dapat berdiri dengan betul. Melainkan seperti berdirinya orang yang sedang dirasuk syaitan. Keadaannya terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan itu. Orang yang mengambil riba, keadaan mereka itu macam kena rasuk hantu. Dia tak macam manusia biasa. Dia punya perangai lebih dahsyat dari hantu. Dia tak boleh nak buat pertimbangan rasional dah. Dia tak boleh dengar nasihat dah. Dan mereka takkan dengar nasihat. Tengok saja tindakan-tindakan menyalahi undang-undang yang dilakukan oleh Ceti dan Along. Kalau orang tak bayar, atau orang bayar prinsipal, dia masih tagih DP bunga kan? Dia tagih. Bila orang tu tak nak bayar, dia ngamuk. Dia pergi simbah cat. Dia tak ambil kira dah kerugian orang tu, tak. Dia simbah cat, dia simbah petrol, dia ugut bunuh. Dia sakitkan orang. La yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Selagi dia tak dapat duit riba dia tu, selagi tu dia ngamuk. Sana kemari nak kutip duit. Sebab orang konon berhutang dengan dia. Dia jadi bengis. Sentiasa kira-kira duit, risau. Siapa tak dapat bayar lagi, siapa akan bayar lambat lagi. Ada yang dah mati tak dapat bayar, dia kejar penjamin. Asalnya apa? Riba. Kepala dia asyik runsing fikir. Macam mana nak dapat duit tu? Macam mana nak dapat duit tu? Kita hutang 1,000. Kalau kita bayar 1,000, tak. Dia nak bunga. Mana lagi 700? Ini bunga. Sedangkan 700 bukan duit dia pun. Kau pay duit 1,000 je.
rosak jiwa. Dan menariknya, ayat ni dia jadi dalil memang jin ada merasuk manusia. Lah ke situ pula, bukan itulah ayat ni nak bagi tahu. Memanglah betul ada jin yang rasuk manusia. Tapi jin yang rasuk manusia tu dia tak adalah nak pergi simbah cat dekat rumah orang lain. Pergi nak ugut bunuh, hantar peluru hidup, pergi rosakkan harta benda orang lain. Jin tak buat macam tu. Itu bukan hanya dalil untuk betul lah ustaz dekat asrama saya dulu ada budak-budak perempuan kena rasuk jin macam ni. Allah sedang cerita tentang kesan engkau makan riba. Engkau jadi tak keruan. Engkau buru peminjam-peminjam engkau tu. Semata-mata engkau nak duit riba. Engkau hilang pertimbangan. Seperti engkau sedang disentuh oleh syaitan. Menggelitak tak tentu pasal. Sebab nak duit haram. Cuba tuan-puan tengok. Tengok dekat YouTube. Orang-orang yang kerja dekat bursa saham. Kalau tengok masa hampir closing time. Hampir closing time, itu jam dia dah macam orang gila. Seperti monyet yang kepanasan. Tengok. Dia cara konvensional, maka konvensional ini lebih banyak riba. Ceng. Kan. So, riba dia akan serang kita punya spiritual. So, kita hanya melihat untung tu. Tapi from time to time, syaitan akan meresapi sehingga dapat menguasai. Kan janji syaitan apa? Dia punya janji kau boleh kaya. Sebab itulah zalika bi annahum qalu, bila syaitan sudah berjaya menguasai orang yang makan riba, jiwa dia tak tenang, tak tentram, nak dapatkan duit haram, maka syaitan mendatangkan logik di fikiran mereka. Syaitan datangkan logik di fikiran mereka. Diorang kata apa? Innamal bai'u mithlur riba. Berniaga tu sama je macam riba. Kan berniaga, aku beli dengan modal 1,000, aku jual balik 1,100. Sama je. Ada lebihan. Lebihan tu lah untung aku. Sama je macam aku bagi 1,000, kau bayar 1,100. Sama je. Sebab modal asal, kan? Macam phone ni. Saya beli 1,000, modal saya jual 1,100. Sama tak dengan saya ada duit 1,000, saya bagi pinjam, awak bayar balik 1,100. Kan sama? Itu logik dari syaitan. Orang-orang makan riba ni diazab sebab mereka menghalalkan benda yang haram. Mereka menyamakan yang halal, perniagaan, dengan riba yang haram. Kan alasan mereka cuma jalankan perniagaan. Sebab wang yang mereka bagi pinjam tu, kalau labur tempat lain, dapat juga pulangan. Kata mereka.
Walau tak sama riba dengan perniagaan. Perniagaan, orang beli, kan pembeli itu perlu barang yang dibekalkan. Manakala penjual bekalkan barang yang diperlukan dengan harga modal campur dengan untung usaha dia. Maka dua-dua pihak ada keperluan masing-masing. Pembeli dapat barang, penjual dapat untung. Dan mereka berhujah, wang itu kalau diorang niagakan atau laburkan, juga dapat duit. Jadi mereka kata tak salah kalau mereka beri pinjam kemudian dapat pulangan. Kan? Dan fakta itu tidak semestinya benar. Sebab kalau kita berniaga, anda boleh confirm ke akan dapat untung. Buka kedai hari ini, confirm ke? Boleh confirm akan ada pelanggan beli? Sama juga kalau kita laburkan, tentu ke dapat pulangan? Sedangkan dalam riba, pulangan pasti. Pasti. Dan cuba tengok, orang Palestin ada terdedah dengan riba. Gaza. Tak ada. Ada dia risau nak makan apa esok hari? Tak ada. Allah tunjuk contoh depan mata orang yang benar kembali pada Allah. Dia tak dapat minum dekat dunia. Allah panggil dia balik minum kat syurga. Manusia sekat elektrik, keselesaan, dibom sana sini. Allah jemput dia sebagai syuhada. Bebas riba, bebas hutang. Kan? Gitu. Dan kita dekat Malaysia, kita boleh lari ke? Boleh elak ke? Daripada terlibat dengan benda macam ni. Punyalah tak dapat nak elak. Akhirnya kita punya scholars kata paling tidak pun bank-bank Islam ini dia kena keluarkan solusi. Kalau dia beri pinjaman yang fix. Dia beli peratus yang fix. Peratus yang fix macam mana? Kalau kita janji pinjam nak bayar balik 5 tahun. So letakkan satu interest yang sama. Letak interest 5%. 5% sepanjang 5 tahun. So 5% darab 5 tahun, 25%. So kita bayar semua sekali nilai 25% daripada hutang kita. Itu scholars kita punya pendapat. Dan berbeza dengan konvensional, dia ikut pasaran semasa. Dia bukan ikut janji awal. Okey, tahun pertama ni bayar 5%. Tahun kedua tengok ekonomi. Kalau ekonomi merudum, naik 7%. Kalau ekonomi macam ni, naik lagi sekian peratus. So sepanjang 5 tahun, dia tidak ada nilai yang fix. Itu konvensional. Maka sekarang ni untuk jaga daripada terlibat dengan riba, dia perlu jihad yang besar dan tinggi.
Problem dia, kita tak rasa riba tu bahaya. Kita tak rasa riba tu bahaya. Sebab kalau kita rasa dia tu bahaya, kita akan lawan dan lari daripadanya. Contoh, rasa bahaya tak bahaya ni. Ya, contoh rasa bahaya tak bahaya. Kejap lagi tuan-puan akan masak untuk tengah hari. Masak untuk tengah hari. Bila cetek api dekat dapur tu, apa nama dia entah, cetek lah kan. Cetek api dekat dapur tu, keluar api dekat tungku. Api tu bahaya ke tak? Kan, api tu bahaya ke tak? Kok tak bahaya? Bahaya api tu. Api tu kan keluar daripada ni, aku tunjuk. Apa nama dia tu? Dapur. Dapur gas. Ni ada dapur gas. Rata-rata kat rumah kita macam ni kan, dapur gas. Dapur gas. Sewaktu api tu tengah menyala. Sewaktu api tu tengah menyala, macam ni menyala macam ni. Mana pula nama menyala ni? Macam ni menyala. Ada tak kebarang kalian berlaku kebocoran daripada gas, daripada tong gas? Kan kita dapat gas, api tu menyala kat situ. Kalau berlaku sebarang kebocoran, apa berlaku? Kalau ada sebarang kebocoran, apa berlaku? Boleh meletup. Sebab dah ada sumber api. Kalau ada sebarang kebocoran dekat DPS hose tu, sampailah ke tong gas tu boleh meletup bila-bila masa sebab dah ada sumber api. Bahaya tak? Bahaya. Tapi sebab kita dah terbiasa dan selalu buat benda tu, tak meletup. Waktu masak kita tak rasa meletup. Tapi waktu nak pasang tong gas tu, kenapa isteri tak nak pasang kepala tong gas tu? Suruh suami juga. Apa ingat suami dia kalis letupan? Takut. Tapi waktu masak tak takut. Waktu nak pasang tong gas tu takut. Sebab takut meletup kan? Lepas tu suruh lelaki dia pasang. Abang berjihad sikit bang, pasang. Kalau meletup abang bukan saya. Oh, suka-suka dia. Nampak tak? Ada benda yang bahaya, tapi kerana biasa, kita tak rasa takut. Sama juga macam kita mandi, pakai heater. Pakai shower heater tu kan. Pakai shower heater yang macam ni. Kan rata-rata kat rumah-rumah banyak dah macam ni. So, benda ni, dia akan panaskan coil dalam tu menggunakan elektrik. Arus elektrik. Dan bukan tak ada kes ada berlaku kebocoran elektrik dalam ni dan air yang keluar itu menghasilkan arus elektrik. Ada je orang yang sedang mandi, mati keras berdiri sebab ada arus elektrik. Dulu ada kat Seremban. Maksudnya ada bahaya tak benda ni? Ada tak bahayanya? Ada. Dan bahaya tu mematikan tak? Mematikan. Bahaya. Tapi kita rasa tak bahaya tu? Kita tak rasa bahaya tu.
Bila kita tak rasa bahaya, kita boleh mandi berlama-lama, nyanyi-nyanyi. Kan lagu bawang putih, bawang merah, buaiku laju. Waktu tu je kita nyanyi. Kalau nyanyi lagu Palestin tu rasa macam berdosa sebab dalam toilet. Kan zilzal 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 zilzal. Rasa macam berdosa. Aku baca surah zalzalah ke apa ni. So begitu. Riba pun macam tu. Dia bahaya tapi kita tak sedar bahayanya tu. Sama macam benda yang kita lalui hari-hari. Ada bahayanya. Tapi sebab kita tak sedar bahaya, kita tidak make extra precaution. Kita tak berjaga-jaga. Habis Ustaz, lepas ni saya tak mandi lah Ustaz, tak masak. Bukan macam tu. Bahaya tu ada. Sebab tu kita baca surah Al-Falaq. Min syarri ma khalaq. Kita berlindung pada Allah dari sebarang keburukan, dari sebarang bahaya, apa jua bentuk ciptaan. Bahaya memang ada di mana-mana. Kita minta perlindungan pada Allah. Sebab setiap ciptaan itu ialah makhluk Allah. So riba juga adalah makhluk Allah yang Allah haskan dia ini haram. So kita kena rasa bahaya, aku makan riba ni bahaya. Bahaya. So bila syaitan menjanjikan sesuatu yang bukan-bukan, dia kata innamal bai'u mithlur riba, berniaga tu sama je macam riba, dan sekarang Allah beritahu realitinya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. So hukuman diberi kepada orang yang makan riba kerana tindakan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan dalam Quran Allah tak sebut apa bentuk hukumannya. Makan riba bukannya sebat 10 kali, 20 kali, tak. Makan riba perlu bayar denda, bebaskan hamba, tidak. Makan riba perlu beri makan kepada 60 orang miskin, tidak. Makan riba perlu puasa 2 bulan berturut-turut, tak. Tak ada hukuman, Allah sebut. Siapa buat benda haram, makan riba ni Allah tak sebut hukumannya. Bila tak disebut hukuman, itu lebih mengerikan. Sebab kita tak tahu apa hukuman yang bakal diberi. We have no idea apa bentuk hukuman yang bakal diberi. Itu lebih bahaya. So riba jelas haram kerana dia menyusahkan manusia lain dan dia punca masalah ekonomi seluruh dunia. Yang kaya, yang ada modal, dia semakin kaya. Yang perlu modal terhimpit. Contoh, beli rumah. Rumah harga asal memang mahal. Tak mampu nak beli secara tunai. Lagi-lagi kita baru kerja. Tak beli tunai, duit belajar pun belum bayar, berhutang, lagi nak beli rumah. Kalau dulu tahun 20-an, tahun 80-an, 70-an, harga rumah 20,000. Dulu.
harga rumah 20,000 pun tak mampu beli sebab gaji pun kecil. Sebulan gaji 1,500. Harga rumah 20,000. Sekarang gaji 5-6,000. Kalau dulu 1,500, 800, 1,500. Sekarang 5-6,000 pun masih tak mampu beli rumah cash sebab harga rumah 400-800,000. So katalah pembeli asal beli rumah tu harga 20,000. Dia akan pinjam daripada bank yang kenakan riba. 20,000 ribanya berapa? 30%? Kira sendiri, aku pun malas nak kira. Kan, jadi 26,000. Bila dia nak jual, dia mestilah kena masukkan kos riba tu sebab dia dah bayar. Termasuk dia nak untung sikit daripada 20,000, harga naik 30,000. So yang beli pula kena pinjam bank. Bank pula riba. 30,000 masuk 30%. Jadi 39,000. Bila dia nak jual, dia kena jual ikut kos harga riba tu. Asalnya 20,000, sekarang 40,000. Dia nak jual mesti dapat untung. Dia jual 45,000. Pembeli seterusnya kena bayar 45,000 plus riba. Maka rumah yang asalnya jadi keperluan asas, dia telah menjadi terlalu mahal sampai susah nak beli. Akhirnya orang nak duduk kat mana? Malah orang terpaksa juga ada rumah, maka ramailah yang nak tak nak kena juga guna sistem riba. Sebab tu dia merosakkan ekosistem muamalah seluruh dunia. Yang mengungguli mencipta konsep bank dan riba ni siapa? Yahudi. Dan dalam masa yang sama, Yahudi ni dia tak guna riba sesama dia. Untuk orang lain dia ambil riba. Untuk sesama dia, dia tak guna riba. Dan cuba kaji dalam negara kita. Kalau Bumi Putra nak beli rumah, dia harga tu kena bayar itu ini. Tapi kalau bangsa dia nak beli rumah, dia bagi potongan kau punya potongan. Malah pinjam daripada bank, bank orang dia bagi potongan kau punya potongan. Dia nak meminggirkan orang tempatan dengan cara sistematik melalui keuangan. Dan riba bukan sahaja pada ekonomi negara. Cuba tengok kenapa ada orang yang hidup gelandangan. Sebab dia tak mampu nak handle the commitment. Ekonomi negara runtuh, tak ada peluang pekerjaan. Mata wang jadi susut sampai tak ada nilai. Ini semua kerana riba. Kan. So Quran datang melalui ayat ini memilih umat Islam yang berusaha untuk jadi beriman, kena sampaikan ajaran dari Allah tentang keburukan riba supaya manusia yang lain tahu. Malah banyak dia pakar-pakar ekonomi yang bila nampak keburukan riba, dia nampak solusinya dari Quran. Kan, contoh riba yang lazim. Ahmad beri pinjam 1,000 kepada Bakar
janji untuk pulangkan 1,100. Lebihan 100 itu riba. Itu riba al-qardu. Atau kita labur 10,000 dengan janji pulangan 10% sebulan. Itu riba al-qardu. Beri 10,000. Dapat janji untung yang tak ada risiko. Itu riba. Atau beri pinjam 1,000, peminjam pulangkan 1,100. Saya bagi pinjam Puan Farhana 1,000, Puan Farhana bayar saya balik 1,500. Itu halal. Itu halal sebab kita tak janji apa-apa waktu akad. Memang Puan Farhana memang nak beri saya hadiah 500. Sebab tolong dia waktu dia tengah terdesak. Tapi kalau memang sudah janji, aku bagi pinjam 1,000. Dan sebagai tanda terima kasih nanti bagilah balik 1,100. Faham-fahamlah. Itu memang buat faham-faham. Itu memang riba. Tapi kalau tak ada sebarang perjanjian di awal, tanpa sebarang hint, tanpa sebarang pujuk rayu, tanpa sebarang hitam putih, kita ada perjanjian, memang peminjam nak bayar lebih, itu halal. Kalau awal-awal dah janji, itu haram. Menarik ini tuan-puan. Yang membezakan halal dan haram ialah perkataan di awal tu je, akad di awal tu je. So kita masih lagi merasakan perkataan yang keluar dari mulut kita ini ringan dan tak ada apa-apa implikasi. Beza haram dan halal hanya melalui perkataan kita je. Ni aku bagi pinjam 1,000. Takkan tak faham-faham bila bayar balik. Itu je perkataan kita. Dan kita anggap ringan. Dan orang tu termasuk terpakai dekat akal kita. Aku takkan nak bayar balik 1,000. Common sense lah, bayar lebih sikit. Tak, kita bayar lebih. Dia terima, riba. Kan? Stres tak kita dengan macam tu? Stres. Punya stres kita sampai, kita tengok 9.59, dah habis rupanya. Kita sambung besok. Kembali pada moderator. Cepat. Moderator tak ada. Ada. Kenapa agaknya Ustaz? Ada nak tanya soalan ke Ustaz? Boleh. Silakan jemaah. Mana-mana yang nak bertanya soalan dengan Ustaz, dipersilakan. Ustaz. Ya. Macam ada lagi yang sampai sekarang, contoh dia buat loan kan. Loan rumah ke. Tapi bila dia nak tukar daripada macam dia beli rumah tahun 90, tahun 2000, awal 2000 ke 90-an tentulah. Macam loan tu tak habis lagi. Dia buat secara, kalau dulu kan banyak lagi yang belum Islamik kan Ustaz kan. Konvensional kan. Tapi bila dia nak tukar bank macam tak layan sangat. Macam mana tu Ustaz? Bank tak layan tu memanglah sebab dia ada pujuk rayu syaitan tu. Kan syaitan akan menggoda orang sana dan goda kita. Kalau kita nak jalankan syariah, syaitan akan campur tangan. Sebab tu proses untuk tukar tu renyah. Bank akan lambat-lambatkan, akan buat itu, akan buat ini. Inilah bentuk kerja syaitan ni. Bila kita nak patuh perintah Allah, dia akan jadikan kita macam hilang punca, lemah semangat, putus harap, putus asa. Tapi sepanjang perjalanan tu, Allah nilai dengan kebaikan. Kan ayat sebelum tu Allah kata apa?
falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan dapat ganjaran di sepanjang perjalanan tu. Teruskan aja usaha, tukar aja. Tukar nak tukar kepada Islamik, nak keluar daripada konvensional. Walaupun bank sengaja buat macam tu, kita sebagai pelanggan, kita layak tukar. Dia lambatkan proses tak apa. Semakin banyak kita punya pahala. Jangan risau. Terima kasih Ustaz. Seseorang pinjam dengan kita untuk berniaga. Dia kata kalau ada untung bahagi dua. Buat perjanjian hitam putih. Bukan main sebut aja. Itu nama dia mudharabah. Mudharabah ni apa? Modal dari kita, usaha dari dari dia. Modal dari kita, usaha dari dia. So bila dapat untung, ikut perjanjian. Kalau dia punya usaha, dia nak bagi 70-30, ikut perjanjian tu. Kalau nak bagi dua pun boleh. Sebab modal dari kita layak dapat. Tapi yang penting ada perjanjian. Problemnya bila tak berjanji, main cakap mulut, modal kita lesap, dia berniaga dapat untung, kita tak dapat apa-apa. Agama ini sangat menjaga kebajikan orang beriman. Sangat menjaga kebajikan manusia. Ustaz kalau dia berniaga tapi contoh beli 10 jual 100, itu bukan riba, dia berniaga. Dia berniaga. Macam kita jual idea. Kan? Jual idea. Saya buat daurah surah Baqarah. Berapa ayat? 283 ayat. Saya charge untuk 8 siri. RM800. Satu siri 1 jam. 1 jam baru 100. Kan? Kalau dibayar. Berbaloi ke 100 untuk 1 jam? Tak berbaloi. Saya up lagi. Daripada RM800, saya darab 5. So untuk daurah surah Baqarah, 8 darab 5 berapa? 4,000. Korang kena bayar 4,000. Baru berbaloi 8 siri, 1 siri 500. Tapi Ustaz tu ayat Quran. Ayat Quran Ustaz dapat free. Ya, saya dapat free. Korang ulas? Kan? Ada orang yang ambil untung atas angin ni gila-gila punya. Ada. Tapi dia tetap halal. Tapi kalau niat joint venture tak apa kan Ustaz? Joint venture ni macam mana? Kita join, kita venture. Yang tadi tu kan yang kata, yang soalan yang tadi tu, yang soalan dia? Kita keluarkan modal, dia yang niagakan. keluarkan modal. Lepas tu seorang tu niaga, lepas tu diorang cakap tak apalah sebab awak keluar modal, kita buat macam joint venture, macam dia keluarkan, kira macam dia punya modal adalah tenaga yang seorang tu, yang seorang lagi modal dia adalah wang tu kan. So diorang macam joint venture lah, bila untung sama-sama dapat. Kalau rugi? Sama-sama lah. Dah nama perkongsian kan. Okey, saya keluarkan modal 100, orang tu usaha. Sekarang ni kalau untung sama-sama dapat. Kalau rugi macam mana? Saya dah keluarkan modal saya. Yang seorang tu penat lah Ustaz. Dia dapat penat. Sebab dia usaha. Dia dapat penat. Satu, perjanjian tu perlu jelas. Dia bukan hanya perjanjian atas dasar kalau untung, okey kita bahagi sama rata. Kalau rugi macam mana? Macam mana kita nak menyerap kerugian tu secara sama rata? Kan? Oh, jadi kalau pun tak boleh penat, juga macam tu. Kau rehat, kau dapat balik tenaga. Tapi kalau orang ni modal dia dah lebur 100. Kan? So dia perlu jelas. Okey, kalau rugi macam mana? Kalau untung macam mana?
So kalau macam tu, dia beri modal, berapa nilai usaha yang nak diletak tu? Nilai 50, kalau daripada 100, nilai 50 untuk bagi sama rata 50-50. Kalau rugi, sekurang-kurangnya orang yang ada nilai 50 ni, dia kena berkhidmat untuk orang ni atas nilai 50. Tak gitu? Atau macam mana? Apa-apa korang lah berbincang untuk dapatkan kesepakatan. Tapi still halal kan Ustaz, kalau anda kata macam Betul. contohlah Halal. yang guna tenaga tu, dia merelakan, tak kisah masa dia 24 hours contoh untuk bisnes tu, yang si pemberi wang tu dia ada tak ada je pun, dia just bagi duit. Tapi kalau masing-masing macam setuju, maknanya dia tak haram kan, dia still macam boleh lah, dia kira halal lah juga kan. Sebab Betul, nama dia dua-dua setuju. mudharabah. Mudharabah juga. Itu mudharabah. Dia perjanjian, ada pemodal dan ada yang mengusahakan. Pastikan perjanjian tu bertulis, setuju dan antara pihak-pihak yang terlibat. Kadang-kala perjanjian mudharabah macam ni, perjanjian lah terutamanya, bila salah satu pihak meninggal, adakah perjanjian tu terus berlangsung kepada anak cucu ataupun terhenti macam tu? Kan, katalah saya pemodal, puan jadi yang mengusahakan. Selama ni keluarga puan bergantung kepada keuntungan daripada apa yang mudharabah ni berlaku. Tiba-tiba bila puan meninggal, saya cepat-cepat tarik semua tutup perniagaan. Sedangkan anak puan masih boleh ganti, ada saudara puan masih boleh ganti, boleh usahakan. Kan? So, dia ada banyak. Selalunya perjanjian yang kita buat ni hanya perjanjian jangka pendek antara kita dan dia, tanpa memikirkan masa depan, keluarga dia, keluarga kita. Kan orang dulu dia tanah depan belakang, tanah orang depan, tanah orang belakang, tanah orang depan ni diwakafkan jalan untuk orang belakang ni masuk rumah. Bila mati owner, anak dia ganti, dia batalkan balik perjanjian tu, orang belakang jadi tertekan. Kena bayar. Nampak tak? Sebab tak ada perjanjian, tak ada hitam putih. Tak jelas. Satu nanti kita sampai ayat 2, ayat paling panjang tu. Tentang hutang. Allah suruh tulis. Datangkan saksi, jelas, biar jelas. Sebab bila berkaitan dengan wang, dia ada pengaruh besar syaitan untuk jadikan kita macam mabuk kepayang tu. Kena tulis. Walau sikit mana pun orang tu berhutang. Tulis. Ada perjanjian. Dan orang beriman, dia pegang pada perjanjian. Bagaimana kita meletakkan syarat dalam perjanjian, itu yang dipegang. Ustaz, kalau dia ada soalan pasal bursa saham tadi. Dalam kehidupan sekarang kita terpaksa lalui sistem konvensional ni, still ada ribanya. Bagaimana kita nak keluar dari riba ni Ustaz? Minimumkan pengambilan hutang. Kalau dah terjebak, kita usaha untuk tukar pergi Islamik punya cara. Walaupun ada orang yang tak setuju, Islamik punya cara ni digelar sebagai backdoor riba. Tapi itu dia cara yang kita terfikir buat masa ni. Ada orang yang ekstrim, yang nak lari daripada riba ni, dia pergi memencilkan diri. Balik ke kampung, tanam sayur sendiri,
usahakan ladang dan kebun sendiri tanpa perlu berhutang. So, bagi dia kalau aku nak makan, baik aku masak sendiri. Kan, daripada sayur-sayur yang aku usahakan sendiri, daripada ayam itik yang aku beli sendiri. Sampai kepada kehidupan macam tu, punya dia nak lari daripada riba. Tapi berdoa, bila kita tak rasa bahayanya, ada tak kita doa, Ya Allah jauhkan aku dari riba? Pernah tak kita doa macam tu? Ya Allah jauhkan aku dari riba. Kita kata kita nak lari dari riba. Boleh ke kita lari sendiri-sendiri, seorang-seorang, tanpa bantuan dan perlindungan dari Allah? Tak boleh kan? Ada tak kita minta pada Allah, Ya Allah, jauhkan aku daripada riba. Beri aku kecukupan pada harta yang halal dan menjauhkan harta yang haram. Jeng. Ustaz, kalau kelab dalam saham yang Islamik boleh. Yang kita tahu CEO dalam bin saham tu pakar fiqah. Dan kalau saham tu diiktiraf, saham Islamik, teruskan aja. Sebab mereka, pakar-pakar ini sudah pun menilai luar dalam tentang ke mana pelaburan itu dibuat. Bagaimana akadnya dibuat. Pelaburan ini tuan-puan, terutamanya pelaburan saham, dia ada sesuatu yang dia laburkan di belakang. Katalah saya melabur dekat syarikat ABC. Syarikat ABC, saya bagi wang, syarikat ABC tolong beranakkan duit saya. Macam mana cara dia beranakkan? Okey, dia beli barang syarikat ni, dia jual barang syarikat ni. Ada untung, dia masuk dalam dividen. Dia berniaga, bawa orang pergi travel, ada untung, dia masuk dalam dividen. Dia berniaga dekat kedai-kedai Toto, ada untung, masuk dalam kantung dividen. So, pakar-pakar fiqah ini, dia akan kaji syarikat ni, dia niagakan duit ni ke mana. Dia sendiri akan kaji dengan detail, pergi sini. Mana-mana bentuk perniagaan yang dia buat, ada unsur yang tak patut syariah, saham itu tidak Islamik. Berapa banyak syarikat? Juta syarikat. So, pakar-pakar ni pergi kaji setiap syarikat ke mana diniagakan. Satu dia orang boleh come out, ini list yang Islamik, ini yang tak Islamik, yang konvensional. So, kalau nak selamat, cari kaunter-kaunter pelaburan yang Islamik. Saham-saham yang patuh syariah. Dan sekarang tuan-puan, yang namanya aset. Kan? Yang namanya aset ini, dia ada bentuk centralized dan dia ada bentuk decentralized. Centralized ni apa? Dia ada bank pusat. Kewangan dalam negara kita dikawal oleh satu bank utama, bank negara. Bank negara. Dan seluruh kewangan dunia dikawal oleh bank dunia. Bank dunia. So, dia centralized. Ada satu ketua, satu bank yang mengawal seluruh pergerakan bank-bank ni. Jadi kalau keluar satu peraturan dari satu bank, bank lain kena ikut. Institusi kewangan lain kena ikut. Sebab bapak cakap macam tu. So bank negara juga ikut peraturan bank dunia. Kalau tak ikut, salah. Boleh dikenakan tindakan. Itu centralized. Jadi kita punya bentuk wang pelaburan bila kita simpan dekat bank, bank boleh niagakan ikut suka dia. Walaupun tujuan asal kita nak simpan je.
centralized. Sebab bank utama beri kebenaran. Mana-mana orang yang simpan duit dengan kau, kau boleh laburkan. Tanpa minta consent pun. Ada pernah bank call, awak simpan dekat saya punya ni 1 juta, boleh tak saya niagakan? Tak ada. Tiba-tiba hujung tahun, dapatlah 2%, 1,5%. Tu dapat dari mana tu? Oh, sebab dia niagakan duit kita yang kita simpan, yang kita tak usik tu, yang lebih-lebih tu kan. Termasuk bank Islam, termasuk. Sebab apa yang kita simpan, dia niagakan. Kalau nak test, cuba tuan-puan, hari ni bank kita, Isnin. Kalau ada duit banyak terlebih dekat bank tu, cuba pergi kaunter minta, saya nak keluarkan 500,000 dalam akaun saya ada 3 juta kan. Saya nakkan 500,000 sekarang cash. Dia boleh tak keluarkan 500,000? Tak boleh. Tak boleh sebab diorang tak ada nilai yang banyak untuk dicairkan. Semuanya dalam bentuk pelaburan. Katalah dia melabur, 1 hari dia dapat untung 10%. 1 hari dia dapat untung 10%. Tak payah 10%, banyak sangat. 1%. Modal dia ada dah. Bank ni dia ada modal. Modal dari siapa? Dari kita simpan sikit-sikit. Simpan 1,000, simpan 200, ada simpan 10,000. Duit tu jadi modal kepada bank. Bank niagakan. 1 hari dia dapat untung 1%. 1 hari dapat untung 1%. Kita anggarkanlah dalam 360 hari, 60% daripadanya dapat untung 1%. 200 hari dapat untung 1%. Dia sudah untung 200% daripada modal dia. Dan kemudian 1 tahun dia beri dividen kepada seluruh orang-orang yang menyimpan dengan dia. Ini bukan SB, tapi yang menyimpan biasa-biasa ni, kita bagilah lamsam, setiap individu dapat 1% daripada simpanan dia. Dia sudah untung 200% dari modal kita. Kerana kita simpan. Sekarang dia kata, aku berbesar hati untuk bagi 1% kepada korang. Itu sistem bank. Kita nak berniaga, nak dapat modal, kita pinjam dari bank. Bank tanpa perlu buat apa-apa. Orang datang, beri dia duit. Beri dia duit untuk simpan. Tapi apa dia buat? Dia niagakan. Lepas tu dia kata, aku niaga ni ada risiko tau. Ada risiko. Kau ada minta kebenaran dari kita orang ke nak niagakan duit kita orang ni? Itu tanggungjawab kami lah sebab korang dah menyimpan dengan kami. Nampak tak bank? Jeng. Nah, okay. Habis. 10:20 dah kita tutup Ustaz ya. Habis Ustaz, ada juga. Kejap, sikit lagi. Sebab tu, bila berlaku centralized macam tu, maksudnya kita punya aset kita tak boleh nak kawal. Kita tak boleh nak jaga sendiri. Bank yang jaga bagi pihak kita, dia pandai-pandai dia nak laburkan ke sana kemari, maka ada sekumpulan orang muda nak keluar daripada centralized ni, dia cipta decentralized. Decentralized. Maka terbitlah idea wang kripto. Kripto ni decentralized. Dia nak keluar daripada penguasaan bank-bank utama dunia ni. Terutamanya World Bank. Sebab kadang-kadang diorang punya peraturan tak masuk akal. Menindas pelanggan. Mengkayakan bank. Silakan Puan Nurini.
Ada, Mira ada soalan Mira. Silakan. Nak tanya Ustaz, tapi bukan pasal riba. Mm-mm. Ustaz, pasal boykot barang apa ataupun keluaran Israel ni kan Ustaz. Contoh terbaru Grab owner yang mengaku menyokong Israel tu. So kalau yang bekerja dengan Grab ni kena berhenti kerja lah kalau dia nak boykot. Tapi kan Ustaz, sekiranya dia tidak berhenti sebab kerja Grab itulah kerja sepenuh masa dia. Adakah bersalah kiranya dia tak ambil kira lah pasal owner tu sokong Israel ke whatever kan. Dia fikir macam ni, selagi rezeki tu halal, salah tak cara fikir tu? Itu yang pertama. Okey, yang keduanya, dan adakah bila dia terpaksa buat keputusan untuk berhenti kerja Grab asbab untuk tanda boykot, dan inikah yang dikatakan menguji keimanan ataupun kekufuran, Ustaz? Terima kasih. Macam mana? Dia tak ada jawapan yang hitam dan putih. Dia tak ada satu jawapan yang hitam dan putih. Owner dia bagi tahu aku begini dan begini. Tanda sokongan dia pada Israel. Tapi ada tak owner dia bagi tahu aku daripada duit sumbangan, daripada duit Grab ini, aku committed menyumbang, membantu keuangan Israel. Ada tak dia bagi tahu macam tu? Tak ada. Tak ada kan? Dia cuma bagi tahu aku suka melawat Israel. Kan? Dan biasanya orang-orang berniaga ni, dia cuma nak kontak. Dia nak hubungan. Dia nak ada connection. Dia nak konon-konon selepas daripada ini, ada peluang untuk syarikat-syarikat milik Israel untuk beri dia job. Untuk beri dia job. Untuk dia mudah berhubung dengan orang sana, orang sini. Ini semua mainan wayang orang-orang yang kapitalis. Orang-orang kaya ni, dia sudah kaya, dia mau kuasa daripada connection. So bila dia beritahu secara terbuka macam tu, dia sokong Israel, well, dia sebenarnya nakkan protection daripada peniaga-peniaga big player besar Israel. Itu je. Dia cuma pentingkan diri. Nak lebih banyak job. Mudah diterima dalam circle itu. So, kalau dia tak ada menyatakan sumbangan secara terang-terangan, besar-besaran untuk membantu membantai, then kenapa kita perlu melatah? Biarlah dia nak sokong siapa pun. Kan? Quantum metal Ustaz, entah aku pun tak tahu quantum metal. Kan kita simpan duit, kita bukan simpan duit, kita simpan duit ke kat situ. Kita pajakkan emas yang kita beli tu kemudian kita dapat nilai kan. Tapi setakat penasihat syariah sebut apa? Halal, then ikut je lah. Ada penasihat syariah tak? Kalau ada, silakan. Kalau tak ada, tinggalkan. Dia niagakan emas kan? Quantum metal. Sama macam ASB. ASB kita tu, kalau ikut SC, Security Commission, ASB kita tu tak halal. So ada tempat-tempat yang dia niagakan tu yang meragukan. Tapi kerana kepentingan umum, dia melibatkan pegangan masalah masyarakat yang besar, maka ada fatwa yang kata harus, ada fatwa yang kata tak harus. ASB. Cuba cek keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan berkaitan dengan ASB. Cuba tengok apa komentar Dr. Zaharuddin tentang ASB. Kan. So dia ada banyak
dia ada banyak pertimbangan sebelum kita nak kata benda ni totally putih atau totally hitam. Dia tak ada terus hitam putih macam tu. Gitu. Wallahu a'lam. Okay, ada lagi soalan? Tak ada, Bonda nak tutup. Silakan Bonda, tutup. Ustaz dah lapar. Ustaz ada jemputan tak Ustaz? Hari ni tak ada. Oh ya, Alhamdulillah. Orang nak tidur-tidur, lepak-lepak kat rumah. Kan? Ustaz masak hari ni kan. Allahu Akbar. Mari kita tutup majlis lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah duha kita berjalan lancar dengan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 274 hingga 276. InsyaAllah akan masuk 207 esok dah masuk ke zakat Ustaz kan? Ya betul. Zakat insyaAllah. Ayat 274 menyebut tentang sedekah yang mendapat pahala di sisi Tuhan. Ayat 275 menyebut tentang riba dan orang yang makan riba dan balasannya azab neraka. Moga kita semua dilindungi Allah dari riba dan azab neraka ini insyaAllah. Hukuman riba Allah tak nyatakan, cuma Allah katakan azabnya neraka. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah sampaikan. Kita tangguh pengajian kita pagi ini. Kita jumpa lagi di lain waktu insyaAllah. Saya mohon sikit izin Ustaz untuk saya buat sikit bahan kuliah asar pada petang ni Ustaz. Pada pukul 5 petang kita akan bersama Imam Farid bin Syari dengan pengajian berkitab Al-Wafi Hadis 40 Al-Imam Al-Nawawi insyaAllah. Dengan itu saya mewakili Gubernur Iman mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Bantulah mereka dengan mengukuhkan dan mengekalkan keimanan. Bantulah mereka agar mereka terus-terusan bertawakal hanya padamu. Bantulah mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Bantulah mereka dan berilah kejayaan kepada mereka. Ya Allah, wahai Tuhan, kami yakin dan percaya bahawa hanya Engkau yang menjadi pembela kepada anak-anak kecil yang mati tanpa dosa. Ya Allah, wahai Tuhan, kami yakin dan percaya bahawa hanya Engkau yang menjadi pelindung kepada wanita-wanita, ibu-ibu, orang tua yang ditindas. Ya Allah, wahai Tuhan, moga kami tidak menjadi penindas kepada orang-orang yang Engkau pertanggungjawabkan atas kami. Ya Allah, wahai Tuhan, masukkanlah kami dan keluarga kami ke dalam syurga tanpa azab dan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.